Tidak baik. Ini. Biasa kan? Biasa dia orang ni. Kau di mana orang? Hari ni suara tak kuat. Tak ada mic ni. Nak dekat. Tak bunyi lah. Oh, dia ada suih dia. Dia dah. Suih dia gila tak bunyi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan ringkasan kitab Muslim, Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim, yang disusun asalnya oleh Imam Muslim, kemudian diringkaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keampunan pada mereka berdua. InsyaAllah pada pagi kita akan sambung perbincangan hadis yang keempat. Cuba tengok teks hadis pada muka surat 9. Hadis yang keempat ni diletak di bawah tajuk Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadis ini antara hadis yang dulu pernah menjadi isu satu ketika dulu, di mana ada pihak khususnya yang tidak Islamnya yang menuduh bahawa Islam itu tegak di atas mata pedang. Hadis ini dan ini hadis ini sebenarnya ada juga dalam Matan Arba'in. Dan bagi setengah semua khususnya non-Muslim, kalau dia tak faham, mungkin dia akan timbul prejudis lah. Baik, cuba tengok hadis ini. An Abi Hurairah qala lamma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dah wa kafara man kafara min al-Arab. Qala Umar bin Khattab li Abi Bakr, "Kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah." Faqala Abu Bakr, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz-zakah, fa inna az-zakah haqqul mal
wallah law mana'uni iqala kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Faqala Umar bin Al-Khattab fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa araftu annahu al-haqq. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepasnya, lalu sebahagian orang Arab ada yang menjadi kafir. Mana di zaman Sayyidina Abu Bakar, maksudnya berlaku murtad secara besar-besaran, sehingga jumlah pulih dia boleh berperang dengan kerajaan Madinah besar, popular murtad pada waktu ujian Allah. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana engkau hendak memerangi mereka, sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda. Anak sebut sudah supaya diberitakan. Jadi kata-kata Sayyidina Umar, sebab pada maklumatnya Sayyidina Umar, mereka tidak murtad, mereka hanya taksir keluar zakatnya kepada Rasul, kepada Khalifah Rasulullah dalam pemahamannya. Baik. Jadi nak bunuh macam mana dia? Dia sebenarnya bagi pandangan Sayyidina Umar, dia itu Islam. Baik. Padahal kata Sayyidina Umar, Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hinggalah mereka masuk Islam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka menganut agama Islam. Jadi maknanya bila mereka menganut agama Islam, maka tak boleh bunuh lah. Sebab itu saya makan. Maka ni Nabi sebut lagi, maka sesiapa yang mengatakan la ilaha illallah, maknanya masuk Islam. Sesungguhnya ia telah memelihara harta dan jiwanya dari seranganku kecuali dengan hak agama. Tuan nanti Muhammad dengan hak agama. Orang Islam pun boleh dibunuh juga kalau dengan hak agama. Misalnya dia bunuh orang, dia ceroboh orang, dia orang, itu ada perbincangan. Baik. Dan diserahkan perhitungannya kepada Allah lah. Dia baik tak baik hati dia, bila dia masuk sedih hati dia, kita jangan serah kepada Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Baik, apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kerana sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, jikalau mereka menghalangi untuk mengambil zakat binatang ternak yang dulunya mereka bayar kepada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, akhirnya Sayyidina Umar berkata, dia kata, demi Allah, tidaklah demikian, melainkan aku telah melihat Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga akhirnya aku sedarlah, aku tahulah, aku fahamlah bahawasanya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah benar. Lepas tu baru aku faham. Jadi bagi Sayyidina Abu Bakar, seseorang itu bila dia tidak mahu keluar zakat, tak mahu keluar zakat, apa maksud? Kita bincang sebaik. Apa maksud tak mahu keluar zakat? Apa maksudnya? Okay, baik. Cuba kita tengok nota ini secara ringkas saja. Perbincangan dan pedoman hadis. Ini hadis yang keempat. Kalau dalam biasa dalam Sahih Muslim itu ada hadis 24 lah. Tapi kalau dalam syarah Etiyopi, nuskhah dia itu hadis 132. Dia ada beza hadis. Tapi tak apa lah. Baik, yang pertamanya hadis Abu Hurairah ini adalah muttafaq alaih. Jadi hadis riwayat daripada Abi Hurairah ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Mana di segi sahih itu peringkat tinggi. Mana syarat dia itu menepati syarat Bukhari dan Muslim. Baik. Yang kedua, pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun
pada tahun 11 Hijrahnya, bukan Nabi mati tahun 10 ataupun tahun ke-11. Dia kira 10 tu maknanya dia mengambil kira lebih sikit bulan. Dia tak kira, kalau dia bulan masuk 11 je. Gitulah. Maknanya selepas tu, hari pertama dan hari pertama bai'ah secara tidak dirancang. Bai'ah yang kedua berlaku secara besar-besaran di Masjid Madinah pada tahun ke-11 Hijrah. Pada tahun itulah hari Nabi wafat itu dilantik. Saya nak baca. Kata At-Tibi, ini ada petik rekan-rekan. Kata At-Tibi, sebab ini kata-kata dia ulas kata-kata Abu Hurairah. Kata Syekh At-Tibi, dia kata maksud kata-kata Abu Hurairah, mana selepas Nabi nak meninggal dunia, maka Abu Hurairah kata wa kafara man kafara minal Arab, maka telah jadi kafirlah orang yang telah kafir. Jadi kata Syekh At-Tibi, yang jadi kafir ni siapa? Tak ada seorang hidup di Madinah, tak ada seorang. Antara yang beliau sebut ni, misalnya antara dia jadi kafirnya, dia panggil suku Ghatafan, yang kabilah Ghatafan, Fazarah, Bani Sulaim, Bani Yarmuk, sebahagian Bani Tamim, dan beberapa suku kabilah lain yang kecil-kecil. Itu mengikut Syekh At-Tibi. Jadi maknanya Mu'tah ni memang ada, tapi di kawasan jauh, bukan kawasan Madinah. Kata Qadiyah, ini ada sebut mereka ni sebab kalau dalam kita asal tu memang panjang dah, dia rasa kita dia kena bicara tu, dia kena bicara khusus pula. Baik, mengikut Qadiyah, dia kata kalangan yang murtad terbahagi pada 3 kelompok. Setengah tu bagi 4, setengah tu bagi 2, macam-macam lah. Tapi anak pilih ni sebab orang ni kan lebih muda. Lebih muda. Kalau kita kata orang 2 tu kena berani tu, tu boleh. Yang kita beri jumlah ni juga. Okay. Yang pertama, hak yang dikatakan murtad selepas saya bakal dilantik menjadi khalifah ni, kalau dia kata dia 3 kelompok murtad. Bila sebut murtad di zaman saya bakal, dia ada 3 kelompok. Yang pertama, kufur setelah Islam dan tidak menunjukkan apa-apa komitmen kepada agama Islam. Mana orang ni kafir dulu, kafir dulu. Mana semua ayat dia, mana dia tahu apa kata zakat saja ni. Mereka kembali kepada kehidupan jahiliyah dengan mengikuti dan memperakui kepimpinan 2 orang yang dikenali sebagai Musailimah. Waktu-waktu bukan Musailimah. Kalau dia punya tahqiq ulama, Musailimah Al-Kadzdzab dan Al-Aswad Al-Ansi. Mereka berdua telah mengaku menjadi Nabi semasa hayat Nabi SAW. Cuma dia tidak timbul apa menggerakkan pada waktu. Cuma ada dia mengaku. Dan Nabi pun pernah bermimpi tentang Musailimah. Baik. Penduduk Al-Yamamah dan beberapa suku kabilah lain telah menyatakan tak setia kepada Musailimah. Dia ada pengikut dia. Dia ada pengikut dia. Manakala penduduk Sana'ah dan beberapa suku kabilah lain pula memberikan taat setia kepada Al-Aswad Al-Ansi. Ini 2 ni semua mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi lagi. Al-Aswad telah dibunuh sebelum kewafatan Rasulullah, dan sebahagian pengikutnya yang setia telah dibunuh oleh tentera-tentera yang dilantik oleh Nabi pada zaman pemerintah Sayyidina Bakar. Pak Nabi lantik zaman dia, tapi pembunuhan itu berlaku di zaman Sayyidina Bakar. Itu mengikut kebanyakan ulama. Manakala Musailimah telah diserang oleh tentera Abu Bakar yang dikepalai oleh Khalid Al-Walid, dan mereka semua telah berjaya dibunuh oleh tentera kerajaan pada waktu itu. Baik, cuma sini ada tidak semua. Jadi dalam setengah-setengah kitab, kalau kita ambil dari internet kau misalnya, dia ada artikel. Maknanya pokok dia ni bukan sikit ni lama. Ada setengah kata campur semua 10 ribu lebih. Dia bergabung sama-sama Nabi. Dia Nabi sesak dia bergabung. Tapi dia berhadapan dengan tokoh besar Khalid bin Al-Walid. Mati semua mereka. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, mana puak yang masih menerima Islam tetapi menafikan kefarduan zakat. Islam lagi dia tidak kata dia keluar dari agama kita. Cuma dia tak sembahyang zakat. Bukan tak sembahyang, dia kata zakat tak lagi dah. Bukan Nabi mati dah. Dia kata dia. Mereka telah mentakwilkan
bahawa penunaian zakat adalah khusus pada zaman Nabi SAW sahaja. Alasan mereka adalah firman Allah SWT berikut, surah ayat 1 surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah oleh engkau wahai Muhammad. Itu sebenarnya ada, kalau kita baca secara harfiah dia kata bila khudh itu fi'il amal untuk mukhatab muzakkar, mufrad mukhatab muzakkar. Itu nama dia kalau belajar bahasa Arab. Dia panggil khudh itu fi'il amal untuk mufrad muzakkar mukhatab. Khudh yakni anta. Ambillah oleh engkau. Siapa engkau? Rasulullah. Dari harta mereka yang di umat Islam menjadi sedekah. Sedekah sini maksud sedekah wajib. Sebab itu dalam hukumnya dibuat zakat. Supaya dengannya, dengan ambil harta mereka atas nama zakat itu, engkau, yang Nabi lah, membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bagi mereka arahan ayat adalah khusus pada Nabi SAW, bukan kepada pimpinan selepas dia. Jadi kata ayat ini khusus, tak ada kata untuk semua orang. Tengok manusia ni bila jadi masalah itu, benda yang tidak pernah sahabat dia jadi terfikir. Oh, kalau kita pakai kaedah ni kat sahabat Quran tadi pakai kita. Tu Quran tu zaman Nabi dah tu. Tengok cara dia takwil. Puncanya kerana takwil. Bagaimana setakat ada wajib. Dia bukan takwil alasan untuk menghalalkan perbuatan dia. Dia pun tahu bukan maksud begitu. Okeylah bodoh semua. No, ramai-ramai bukan seorang ramai ni. Tak apalah hukuman kita tak usah salah hati. Itu yang kedua, kelompok yang kedua. Jadi maknanya tetap tak bayar zakat lah. Cuma biasanya tidak murtad, masih Islam lagi. Okay. Yang ketiga, kumpulan yang masih kekal dengan agama Islam dan masih memperakui kefarduan zakat. Cuma mereka tidak mahu mengeluarkan zakat kepada pihak kerajaan pada ketika itu. Mereka berpandangan pengeluaran zakat khusus untuk Nabi saja, bukan kepada orang lain. Atas kefahaman itu, maka kelompok ini telah mengalihkan harta zakat secara peribadi kepada sesiapa yang mereka fikirkan layak. Dia waktu dia betul, tapi dia beridas pada orang panggil atas inisiatif dia sendiri. Jadi maknanya ini tidak suka dengan apa buat tadi. Dia kata memang fardu, cuma tak perlu bayar zakat. Kita bayar ni, cari orang miskin asnah lah, kita bayar. Rasmi pada kerajaan. Sedangkan zakat ini dia berkait dengan urusan kerajaan. Supaya semaya jemaah dan kerajaan dia urus semaya jemaah ni. Zaman Nabi pun begitu. Dalam kitab fiqh pun semua, bukan mazhab Syafi'i saja. Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat telah mengambil keputusan memerangi semua. Dua kumpulan pertama kerana kekufuran, dan kumpulan tiga tadi kerana keengganan mengeluarkan zakat walaupun mereka masih kekal dalam agama Islam. Enggan mengeluarkan zakat kepada kerajaan, maksudnya tertinggal semua ini. Yang ketiga itu kerana keengganan mengeluarkan zakat kepada pihak pemerintah. Baru tu tertinggal kalau tiga. Walaupun mereka masih kekal dalam agama Islam. Semuanya termasuk dalam kumpulan yang diserahkan oleh Sayyidina Bakar. Lepas ni ada kumpulan yang keempat yang tidak disenaraikan pada Qadiyah. Tapi ulama kata waktu Sayyidina Bakar terselai dia, sebab dia bertaubat. Dia silakan bila Sayyidina Bakar hantar beberapa delegasi wakil-wakil kerajaan di berdialog mereka bincang. Sekali mereka faham, mereka bayar zakat, itu tidak diserahkan. Sebab tu Qadiyah akan tak masuk sini. Sebab apa? Sebab hal itu tidak diserahkan, tak masuk dari sini. Maknanya mereka bertaubat, tak timbul masalah mereka tu. Baik. Yang kelima, kata Imam Qurtubi, kumpulan ketiga inilah yang menjadi kemusykilan kepada Sayyidina Umar pada peringkat awal, dan itulah yang telah mendorong beliau berdebat dan berbahas dengan Abu Bakar. Beliau telah berkata,
Wallahi ma huwa illa ar-ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah, akhirnya aku yakin Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi golongan ini. Aku yakin Sayyidina Bakar di pihak yang benar. Baru dia pihak. Maknanya tak sah keluar zakat ni, bila setelah melalui sesi dalil penerangan daripada pihak kerajaan tetap tak mahu keluar zakat, sebab nafi zakat tu berat lagi lah. Tak sah keluar zakat ni pun. Kalau kita perangi dia pun boleh. Katakanlah kita kata dia tidak kafir pun boleh diperangi atas dasar enggan mengeluarkan zakat. Sebab tu ketiga-tiga jadi segala saya kecuali orang bertobat, mengaku tak pada kerajaan bayar zakat, barulah tidak di apa-apa kata kerajaan pada waktu. Akhirnya Umar dan para sahabat yang pada mereka awalnya teragak-agak dengan keputusan Abu Bakar telah memperakui kebenaran pandangan dan keputusan Abu Bakar. Sejarah mencatatkan mereka semua telah berjuang bersama Abu Bakar memerangi orang-orang Murtad. Selama mana ni? Pendapat yang paling tinggi lah, yang paling dia sebut paling lama 9 bulan. So kata Nes, so kata 7 macam tu. Paling lamanya ada pendapat 9 bulan pun. Ini Syekh Hasan Nalwi yang boleh kita khususnya Al-Riddah la Abu Bakar dalam kitab dia. Gejala murtad, tidak ada Abu Bakar yang menangani. Yang dulu satu tiga berlaku murtad secara berleluasa juga dari dunia ni. Indonesia, di beberapa negara, lepas tu di benua India sendiri pada Syekh Nalwi itu Al-Riddah la Abu Bakar. Baik, seterusnya. Yang keenam, para ulama juga menjelaskan bahawa ada kalangan mereka yang pada peringkat awal menampakkan penentangan kepada kerajaan Madinah kerana telah berlaku salah faham dalam isu zakat peringkat awal. Namun apabila telah berlaku perjumpaan dengan pegawai-pegawai kerajaan dan mereka telah mendapat penjelasan yang meyakinkan, maka mereka telah kembali taat dan ikrar kepada Khalifah Abu Bakar. Selain itu, sejarah juga mencatatkan bahawa Tulaihah, Sajah dan sebahagian penyokong mereka telah rujuk semula kepada agama Islam. Ni antara mengaku jadi Nabi juga Tulaihah, Sajah ni. Tapi lepas tu dia kembali semula dan dia jadi pejuang Islam. Manusia tu nasib manusia. Mengaku jadi Nabi dan bukan sesak-sesak biasa. Bukan semata-mata kerajaan langit. Dia mengaku jadi Nabi, tapi bertaubat. Dan ramai juga pengikut dia rujuk semula pada dia jadi pejuang. Jadi maknanya Islam yang baik, Muslim yang baik. Yang ketujuh, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa para salaf kita bermula dengan sahabat tabi'in. Medan dakwah mereka bukan sekadar dialog dan berwacana di pentas terbuka sahaja. Bahkan lebih daripada itu, kesanggupan mereka sampai ke tahap menjadi tentera jihad fi sabilillah. Itu salah sahabat. Kau bagi masa tidak boleh kan dia lah jui fatwa jadi guru bila perang dia sampai perang tangga baju ustaz tu pakai baju perang ni salah. Sebab masuk perang ni bukan sahabat saja ni, tapi terlibat sikit. Kau mana ada Islam, mana ada pada waktu. Mana medan dakwah ni berat lebih daripada kita. Kita ni kat mana? Kalau tak langsung. Kalau kita baca sebab kerana sebut tu ayatnya salah kita tahu tu. Yang ke-8, hadis bab memaparkan kehebatan dan ketokohan sahabat utama Abu Bakar. Beliau bukan sahaja berani dan tegas, tetapi mempunyai daya fikir dan bacaan politik yang luar biasa, sehingga dapat menangani isu riddah dengan cemerlang. Pada peringkat awal, para sahabat yang utama seperti Umar pun gagal memahami waktu yang dijadi ruksat ubah dan memahami tindakan tegas As-Siddiq, dan selepas melalui sesi dialog dan perbahasan, barulah mereka memahami dan menerima pandangan beliau. Hak ni sebenarnya anda tidak boleh pandai. Ada dalam buku yang anda baca. Saya nampak dia ada satu kebimbangan. Anda rasa dia ada, mungkin dia ada dalam prinsipnya dia. Tak tahulah macam mana dia boleh. Hak dia paling bimbang. Hak tak mahu keluar zakat ni. Sebab itu saya bakal bertindak dengan tegas. Dia bimbang kata beli zakat itu akan diguna, dimanipulasi oleh pokok mutanabbi,
Mutanabi ni orang mengaku jadi Nabi. Memang betul sungguh supaya tanggap dia. Kok dia tu ada di sini baca politik dia. Rupanya ada sungguh, betul sungguh. Pokoknya di dana, rupanya dia kutip duit zakat. Pokok inilah berperan merosot ke pemikiran rakyat. Jangan banyak berperhatian. Muhammad tak ada dah hukum kita, duit kita guna untuk padahal duit itu dia guna untuk membiayai kos ketenteraan. Sebab dia nekat sesuai kerajaan Madinah. Jadi saya nak mereka awal dia sudah hangut dah. Dia sudah hangut dah. Mana bukan semata-mata merontak kerana tak mampu masyarakat. Kalau dia sudut politik, itu dia sudut agama. Dia sudut politik yang boleh jadi duit itu akan dimanipulasi oleh golongan-golongan ini. Akan digunakan untuk membiayai kos ketenteraan. Saya nak bertindak cepat-cepat tu anak mesti dengan cemerlang. Sebab ulama kata memang dia ni hebat baca politik dia. Kalau dalam kitab-kitab moden, dari kitab moden ulama buat kerja. Tindakan ini bukan tindakan agama saja, tindakan politik. Apa saya nak matak dalam bahaya? Bahaya dia. Dia dua kau sini. Sini ada tersebut. Perkara pertama, bila dia buat itu makna dengan berlakunya peperangan terhadap golongan murtad dan Senawaka berjaya melumpuhkan gerakan mereka, maka golongannya cuba nak memberontak atas nama Nabi, tak berjaya. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, dia sudut politik juga. Dalam buku-buku baru yang anda baca, dia memberi suatu pandangan yang jelas kepada kuasa besar pada waktu itu, Rom, Parsi. Sebab setengah-setengah pihak kuasa besar pada waktu menganggap Madinah telah lumpuh. Madinah bila Nabi tak ada, tentu tak kuat dah. Sebelum ni sebab dia ada Nabi, boleh terima dari maklumat daripada Allah. Bila Nabi wafat, kira-kiranya kalau dari kita Syiah pada baca ada, pokok dia sudah mula melihat kepada kerajaan Madinah. Tiba-tiba saya nak makan percaya berpeluang dengan pokok tak benar. Dia kata kuat lah, Muhammad kata. Itu kesan psikologi dari segi perang saraf. Jadi mana kuat lagi. Yang kesembilan, kenyataan hadis bab menjadi dalil yang sangat jelas bahawa kalangan salaf ummah sangat memahami maksud sebenar Islam. Ia bukan hanya sekadar beriman dalam hati dan lidah sahaja, bahkan mesti memperakui hukum-hukum agama Islam secara amali. Barulah mereka diiktiraf oleh syarak sebagai mukmin sebenar. Betul saya nak kata tadi, saya nak makan dia mengucap dua kali bersyahadat. Tak kena pegang maknanya kalau dia tak sih keluar zakat, jangan siapa mereka pegang. Kita urus dengan cara lain kan. Saya nak kata tadi, aku tidak akan bezakan di antara orang yang menafik solat dengan menafik zakat sopoi. Di sini saya nak kata pemahaman ini merujuk bahawa bila seorang itu beriman, dia terikat dengan hukum. Bila kata beriman bukan dalam hati saja, sebab pemahaman murjiah tu bukan pada lidah saja, tetapi dia mesti dibuktikan. Salah satu bukti dia kena keluar zakat, sebab itu rukun Islam tinggi. Pada waktu ni saya rumah tak ada sahabat-sahabat lain. Pada mereka awal saya nak makan persoalan dalam pendapat, tapi bila merujuk saya mahu kata memang. Jadi maknanya kerajaan ini boleh bertindak bila orang Islam ni tidak melaksanakan hukum hak fardu, tidak boleh bertindak. Sebab itu dalam pekok dia kata tak nak jalan lagi. Moga mahkamah syariah ni terhad di dalam kuasa dia. Tapi ada lagi kita ada. Kalau kita report orang tak semai, dia boleh tangkap atas nama ta'zir. Nak terang-terang dia tahu dia pernah tak mana dia buat anak mana orang tak tahu. Tapi dalam mereka dia beri hukum ta'zir, tak semai ni. Dan kalau isteri report, isteri boleh menjadikan alasan suami dia tak semaya untuk tuntut cerai pasal. Boleh. Peruntuk kata, tapi kalau itu tak berlaku dah. Dan kita ni menjadi kerana tak tahu peruntutnya itu patutkan mahkamah syariah tak sampai tahap rendah sangat. Baik. Yang ke-10, kemestian merujuk pada pemimpin dan tokoh yang mahir demi mencapai kebenaran. Jadi dalam setengah perkara, misalnya isu-isu ini, rakyat dia tidak boleh tangani sendiri. Dia mesti kerajaan. Anak baca ni tak ada anak bukan mempertahankan Syahsuddin. Anak kata Syahsuddin dia buat kenyataan. Dia kata isu Palestin biar kerajaan yang tangani. Jangan rakyat tangani sebab rakyat dia ada nak menyeberangi itu nak pergi jihad kan. Dia kata betul sebenarnya. Sebab itu kerajaan tu masalah kerajaan dia terus
Ada tu asal Syekh dari dia mengambil kira dari banyak sumber. Kalau rakyat bertindak sendiri, dia jadi rendah ni, tak comel dia. Dia kena kerajaan. Tapi kita kata kerajaan dia tualak kepada orang mereka, betul kan begitu? No. Lepas tu kalau betul gitu, dia ada cara lain. Tapi hukum mana tu rakyat tak akan terasa. Itu maksud dia. Memang betul tu. Kalau kita belajar dengan tu, urusan ni kena kerajaan. Tak boleh. Tak mulu kan dia. Dia kena kerajaan. Kalau ada kontrol dan sebagainya. Itu kena bayar kan? Yang ke-11, iman yang sebenar adalah memperakui syahadatain itu, bukan syahadatain, dua kalimah syahadat, dan menerima semua ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil iman yang sebenar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memantapkan hakikat iman dalam sabda. Ini dalam hadis Muslim juga ada. Dalam riwayat Muslim juga lah, kita keju akhirat. Misalnya Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yu'minu bima jitu bih. Tak serupa dengan hadis itu, tapi dalam Muslim itu ada. Kita tak bincang dalam ni apa kasihnya lah. Baik. Apa maksudnya? Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menerima dengan yakin akidah tauhid. Itu ada terima mafhum. La ilaha illallah akidah tauhid lah. Dan beriman kepada semua ajaran yang aku bawa. Maknanya kerana berdasar pada ulama kita faham istimbatnya, kerajaan boleh mengambil tindakan tegas bagi rakyatnya yang Islam yang tidak melaksanakan perintah agama. Boleh, kerajaan boleh bertindak atas nama umarat, atas nama pemimpin. Boleh. Inilah. Bukan isu murtad saja, isu contoh kita kata kalau tak tutup aurat misalnya, kerajaan boleh bertindak. Boleh. Lepas tu nak bertindak lagu mana? Bila kata takzir, dia mengikut budi bicara kerajaan dengan kebijaksanaan. Itu maksudnya. Kalau bahasa tak ni tak senang. Takutnya kocok dia. Baik. Yang ke-12, disyariatkan memerangi orang Islam yang ingkar zakat. Boleh diambil harta mereka dengan paksa. Semua urusan ini dilakukan oleh pihak pemerintah. Tidak boleh atas nama individu masyarakat tahu. Yang ke-13, jihad adalah syariat dan wajib terlibat jika cukup syarat-syarat. Kalau ini kita tidak bincang di sini lah. Dia gini, dia secara umumnya, baik kita kata tentera. Hak mula-mulanya hak wajib tentera lah. Sebab dia tentera, dia telah kita ni senjata tak boleh pergi. Dia ada satu lagi suasana peperangan yang melibatkan kita diserang. Misalnya kita dulu, contohnya Nabi di Madinah dalam peperangan Ahzab ni, Nabi bertahan dalam Madinah. Waktu tu sebelum ni peperangan Nabi keluar pergi ke Medan, tidak di Madinah. Dalam peperangan Ahzab ni musuh serang, sehingga Nabi terpaksa berada di dalam Madinah, terpaksa buat apa ni kita panggil khandak. Paling besar, sehingga kuda tak dia nak lepas nampak. Besar, tu atas dia punya idea Salman Al-Farisi. Tak apalah. Di sebelah mana? Di sebelah kawasan tanah lapang. Kawasan bukit itu barisan pemandu. Orang yang nak panjat bukit itu dia akan berhadapan ke barisan pemandu. Tak apalah kalau saya nak sebutnya, pada waktu itu semua orang sudah terlibat dalam peperangan itu sesuai dengan tugas yang dimiliki. Semua terlibat, bukan tentera saja. Misalnya hak kali paling orang teno pada itu kali baru. Sebab Nabi tak boleh tidur lupa dia. Nabi mati ada jadi penuh sahabat atau Nabi tak paling penuh kali. Apa tu? Situasi peradilan kita diserang dan berlaku dalam kawasan kita, penempatan kita. Itu semua terlibat tu dengan keadaan mana? Kerajaan yang tu awak ni terlibat bahagian awak bahagian kutip, setengah bahagian kutip anak-anak ya. Musuh mana ambil anak-anak tu tengok. Kalau ada sumir-sumir betul balik. Tu yang tidak ada. Tapi terlibat kan? Itu maksudnya. Yang ke-14, kemestian menghormati maruah dan harta orang Islam dan juga hak orang bukan Islam yang tidak memerangi orang Islam. Kalau dia harbi, kita kena perangi dia. Kalau tidak harbi, kita kena jaga kehormatan. Baik. Yang ke-13, wajib memerangi pemberontak demi kestabilan politik negara Islam. Yang ke-16, ijtihad umarah dan ulama dalam menangani isu-isu semasa. Ni kalau bak Covid ni bak Covid. Tak ada dah Covid ni. Anak sebut jangan marah pula.
Kamu jadi kau pula dia sebut gitu. Dia sorang jadi kau no. Jawab maksud anak gini, maksud anak tidak ada maksud tidak boleh. No ayatnya ijtihad Umar ni pemerintah hak tidak ulama. Bila dia gabung dengan ulama dalam menangani isu-isu semasa. Anak tambah lagi. Sebab dalam beberapa kitab selain mereka mesti dilibatkan sama. Selain mereka mesti dilibatkan sama ahli ilmu dalam pelbagai bidang supaya keputusan yang diambil adalah sama dan menyeluruh. Maksudnya ini. Misalnya kalau kita ambil contoh COVID dalam zaman kita, ulama tak terlibat. Ulama nak buat hukum sebab Yusuf Qadar kata ulama nak buat hukum dalam hal-hal yang berkait dengan kesihatan penyakit, dia mesti ambil pakar dalam bidang itu. Dan kalau pakar tersebut tidak ada pilihan kepada ahli fiqh untuk terima. Ahli fiqh kata tak boleh, haram buat gini, buat apa? Sebab doktor, pakar kata gini, dia mesti digabungkan. Itu maksudnya. Misalnya kalau dalam buat bangunan misalnya, seorang pemerintah dia carilah pakar engineer, bangunan ni kena begini spek dia, nak buat dia panggil peraturan nak bina bangunan. Dia kena ulama, kalau ulama dia kena panggil buat terbentang. Nak buat undang-undang, misalnya rumah jarak sebuah rumah, kalau berlaku kebakaran dia tak sui melarat berapa jarak dia, waktu kadang-kadang ulama tahu dia. Jadi ulama atau umarat yang mereka kalau berada bukan media dia mesti rujuk libat ke orang yang mahir dalam media itu maksudnya. Baik, yang ke-17, disiplin debat dan perbahasan adalah tidak membuat kesimpulan salah secara terburu-buru, bahkan mesti melalui proses pembentangan hujah dan mengambil kira pandangan yang paling mantap, hujah sadar. Sifat pencari kebenaran adalah tunduk pada hujah, bukan emosi dan persepsi. Ini kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Jadi maknanya kita ni orang Islam ni memang dia kena kreatif, daya berfikir kena tinggi. Saya rawakan ni antara contohnya. Di sini hadis ni ulama masuk ke salah satu hadis manaqib Sayyidina Abu Bakar. Cuma mana tak masuk. Hadis ini termasuk hadis manaqib Sayyidina Abu Bakar. Manaqib di mana hadis dia nak nyatakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Yang ke-18, harus bersumpah untuk menguatkan kebenaran walaupun tidak diminta. Bersumpah untuk menguatkan kebenaran. Sumpah itu tidak boleh menjadi kita kata dalam mahkamah sumpah. Senang ayat ini kita sekadar itu saja. Bukan kata bila bersumpah kan, sumpah itu jadi bukti. Dia tak jadi bukti sumpah ni. Sekadar untuk menguatkan. Demi Allah saya tak buat. Tapi dia tak disuruh. Kalau hakim kata, oh sumpah tak berubah, mana tak salah. Kan, boleh gitu. Sebab kalau orang Islam dia takut sumpah tak nak apa kalau dia buat salah. Mana kalau dia bersumpah tu nak menguatkan dia. Tapi tetap kena bicara atas dasar zahir. Atas dasar hukum zahir kena bicara. Dia tak boleh lepas gitu. Yang ke-19, taubat orang kafir diterima. Sebab dalam kisah ni kelompok yang tidak disebut oleh Qadiyah tadi, kelompok keempat tu memang saya bakal terima taubat dia. Bahkan sini ada tak sebut, sebab aku perbincangan dari hadis lain. Mana-mana tahu apa ya, berupa isteri, berupa anak, orang kampung, hak ditawar oleh kajian, selepas itu dibebaskan bila dia bertaubat. Yang kajian Islam dia tidak bunuh, dibebaskan. Lama boleh jadi baru. Anak-anak asal aku jadi kawan aku. Saya nadi ada ambil sampai jadi kawan aku ada lagi. Dewa isteri dia bukan jadi hamba, jadi isteri. Jadi isteri itu maknanya orang Arab dia bila ambil buat isteri satu kemuliaan. Kau kita kan. Nah, bila jadi isteri tokoh siapa dia saya lagi. Nombor 4 kan. Itu satu kemuliaan. Lepas tu amannya dibebaskan. Kau jadi kawan dia bukan bebas. Apa tu? Sebagai nak memujuk hati mereka supaya kembali semula pada alam. Itu salah satu cara. Hal itu memang disebut dengan panjang lain oleh Syekh Tubi. Cuma anda tidak sebut di sini. Yang ke-20, Imam Malik dan Asy-Syafi'i telah beristidlal dengan hadis ini bahawa harus dibunuh orang yang meninggalkan salat. Maksudnya kerana degil dan terus meninggalkan salat, tidak bertaubat, berkali-kali dinasihati, diawasi oleh kerajaan, masih terbukti meninggalkan salat walaupun mereka meyakini kefarduan salat. Walaupun dia tak yakin salat itu fardu, tapi dia terus main. Boleh sampai ke hukum bunuh. Tapi nak sampai takut melalui proses yang ketat. Sebab mana kata tak nak laku orang kena hukum bunuh kerana salat. Sebab apa? Kalau bunyi kajian nak kerak ke tawak tadi.
Hak tu tujuan dia masuk tu apa? Lepas tu dia dari Islamnya ada sistem baru. Sistem orang-orang yang begini, hak telah melalui hukum ta'zir, dia mesti di dalam perhatian kerajaan. Dia tak boleh pergi. Misalnya kalau contoh dia tidak boleh pergi luar daripada kawasan. Lepas nak pergi dia kena report. Semua sistem baru tu. Apa tu? Sebab pastikan dia berubah, betul-betul berubah. Yang ke-21, hadis ini menjadi dalil bahawa kewajipan zakat tidak gugur dengan sebab murtad. Walaupun dia murtad, tetap dia kena bayar zakat. Perkara ni hilang, tapi pendapat jumhur kena. Bahkan kerajaan berhak mengambil harta mereka dengan secara kekerasan, dan harta itu menjadi harta faid, harta kerajaan yang bukan melalui peperangan. Baik, ambil dari situ. Ambil dari situ. Cuma kita masuk kepada hadis yang kelima. Terus kita masuk. Okey, boleh ada soalan betul. Konteks masa ini, kalau kita bayar hak pada kerajaan, kita bayar tu pada kerajaan macam mana? Itulah sebab tu dia sebabkan kata dia begini, dia hak molek ni bayar pada kerajaan. Bayar kerajaan. Cuma kerajaan kalau dari zakat tu dia ada bahagian yang boleh bayar sendiri dia juga atau tak patah benar dia. Isu dia sekarang ni kerajaan ni mana? Itu kerajaan Kelantan apa kerajaan Malaysia. Jadi ibu isu bayar ni pergi tu dia kata kerajaan Malaysia. Bukan kerajaan pergi, kerajaan Kelantan kan bahasa ke dalam Malaysia. Tak apalah tu dia pening pula tu. Tapi ada juga pendapat yang kata tidak seluas itu. Maknanya zakat untuk wilayah itu ya. Bisa Kelantan. Tapi pendapat tu salah satu pendapat. Sebab itulah semua timur mesti diurus oleh kerajaan. Sebab tu timur bila timur di Malaysia dia tak jadi isu sebab apa? Sebab kerajaan Malaysia. Hak siapa dibayar ke beli? Kan tu Peduli negara kecil yang tak ada hasil zakat banyak-banyak. Dipanggil zakat ta'awun. Ada lagi tanya lagi semua. Dia pun tepat tu. Dia panggil zakat ta'awun. Adalah dia punya istilah-istilah tu. Tetapi nak bui kita tengok di gunung mana dia ada bor dan ada pemantau bukan mudah-mudah gitu. Anaki tu bawa berapa dalam kuasa ni kalau dia kenal dia tak boleh tak kenal dia akan jaga. Dia tak mudah-mudah itu. Ada cara. Boleh kan? Mana kita bayar kita ni? Tadi. Dia orang ni kena kerajaan. Kalau dalam rekod Syafi'i memang kena. Memang betul kita salah ni. Cuma dia ada setengah hari dia tak sembahyang dan alasan dia begini dia tak percaya macam-macam kita bagianan tak benar dia kena melalui kerajaan. Patut tidak maksud anak di kerajaan Malaysia kita pasal kalau gadget lebih kita takut yang jalan-jalan pun ambil lah dia kelompok ketiga tadi memang dia nak pergi dia sembahyang dia nak bayar. Oh susahkan dulu balik. Banyak kerajaan, hak kerajaan. Baik, kita pergi pada hadis yang kelima. Hadis kelima dia ringkas saja. Hadis yang kelima. An Ibn Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Daripada Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Dia bukan masuk Islam dia ada amal dia selepas masuk Islam. Hak tu kajian menjaga. Sebab sini disebut selepas mengucap tu salat dan zakat. Baik. Jika mereka mengerjakan semua ini, bererti mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari serangan
kecuali dengan cara yang dibenarkan dan perhitungan amal mereka hakikat sebenarnya suruh kepada Allah. Mereka ikhlas suruh kepada Allah. Jadi waktu ini sebenarnya perbincangan panjang lah. Misalnya dalam kita ada tidak sebut dalam hadis yang keempat, berkenaan dengan kita kata sebab hadis ni dia ada khususnya ayat kelima nanti kita baca sini. Dia ada pula dengan erti keikhlasan beragama yang serius. Itu makna hisabun Allah hati dia sebab tu. Itu kita yang ada sini pun lain kali. Kasar ni. Hadis Ibnu Umar adalah muttafaq alaih. Hadis ini menjadi dalil bahawa penilaian manusia sebagai baik adalah pada amalan zahir mereka. Kita nak kata orang ini baik, kita tengok zahir. Ini maksud hadis. Sebab bila mereka sudah mengucap, dia bayar zakat, dia semaya bayar zakat, patut langai hati dia sesuatu ya. Itu maksud hadis tadi. Sesuatu. Maknanya hadis. Anda tidak fikir bahawa poin mula tu bicara poin keempat tu. Apa maksud uqatil tu? Dia uqatil tinggi dah maksudnya. Kemana tertinggal poin maksudnya begini. Bila sumpah perintah di bawah kita tetap masuk dia maksudnya begini. Hadis ini poin penting apa semuanya perlu dijelaskan bahawa apa ni umirtu an uqatilah hatta kerana lupa nak minta tu. Tak boleh Nabi maka ni punya ilmu hak dia lapar dan semua. Hatta tak boleh. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga. Maksudnya dakwahnya ajak orang yang masuk Islam. Dia bermula dengan hukum ila sabili rabbika bil betul dan dia bermula dengan kebijaksanaan, dengan cara lembut, depak, wacana terbuka, tidak nusuk-nusuk sebab agama, bila sudah ada kekuatan ajak orang tak dipaksa masuk Islam. Tetapi dia boleh sampai apa kalau disekat dakwah itu. Kalau kita kuat, tiba-tiba disekat dakwah, kita boleh sama berapa ya? Maknanya sama si. Atau orang-orang kita kerana nak suruh kita murtad, nak suruh supaya kajian Islam dia tersiapa orang Islam, kita boleh serai balik dia, kita boleh buat. Itu maksud hatta bukan kita, bukan bermakna Nabi ni kira nak kolek. Dakwah tu mula start dengan perang kan. Ingat cerita Turki zaman Sultan Abdul Hamid ya. Bila tentera dia masuk ke wilayah Rusia ya. Masuk tu tanpa signal. Serai secara apa panggil apa? Curi dia makna sedangkan kita begini bukan nak serai dia dakwah. Betul ke dia tak benar kita hantar pendakwah tak ada orang Islam situ, betul begitu. Jadi maknanya bila disiasat tentera Islam masuk melanggar beberapa disiplin. Kerajaan Sultan Al semua tentera keluar semua. Keluar semua. Minta maaf dengan negara. Tengok tentera Islam keluar. Kesan waktu tu ramai masuk Islam. Itu sejarah kerajaan Turki. Apa sebab dia masuk dia macam semua kita kata semua tentera Islam dia lah, dia ada cara dia. Tak boleh kita bersekali. Sebab bila bersekali kena hantar kalau kamu benar kita berdakwah, atau kalau kamu aniaya orang Islam berada kamu akan sekali. Buat perbincangan. Kalau siapa mereka dia tak terima, dia terus berzalimi, kita bawa polisnya. Dan dia kena tahu kita bersekali. Keadaan itu hak sampai Nabi itu, hak berlaku surah hendak apa itu perbincangan. Maknanya di situ anda sudah melanggar disiplin. Tarik semula tentu kepada negara. Nah, kita baca di zaman Sultan Abdul Hamid. Baik. Yang ketiga, yang kedua tak bila ni. Anda mungkin tak sempat kita berhabis nombor 2 ni. Sebab anda ada di bahasa ini. Semua hukum fiqh adalah berkaitan. Ini penting ni. Semua hukum fiqh adalah berkait dengan amalan zahir seseorang, bukan amalan hati mereka. Sebab fiqh dia panggil hukum zahir. Fiqh dia panggil hukum zahir. Hakikat hati mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah untuk mengharapkan anak akan cuba buat untuk baca beberapa hadis. Supaya lebih cepat. Jadi kita sama untuk menghadapkannya. Poin yang ketiga, hadis yang kelima lagi. Hadis yang kelima 128 ya?
Dah ini hak dalam Humairah. Humairah. Apa lain? Ni contoh boleh doktor ni. Cuba tengok sekolah nombor 109 pada rujuk kepada riwayat Muslim dalam Humairah. Tepat, wajib tepat. Sebab ada cek situ dia tulis 109. Mungkin setengah-setengah tu berbeza lah, boleh cek balik. Salam.